Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita nak sambung trend semalam yang mana kita bincangkan tentang Al-Fatihah dan juzuk 1 Dan hari ni insyaAllah kita akan bincang tentang juzuk 2 Ni bukanlah macam ilmu yang paling mutlak saja kan. Macam ni bukan yang paling bagus sekali kan. Ni semua sharing yang telah kita petik daripada buku Khawatir Quran ni apa yang Cik dah tunjuk semalam kan. Jadi kita kalau boleh kita recap sikit juzuk 1 kan. Semalam Najmi tanya mendatang nama Al-Baqarah kan. Jadi nama surah Al-Baqarah tu datang daripada ayat 67 sampai 71, yang mana Allah telah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Lepas tu dalam Allah suruh tu banyak pula tanya dia. Dia tanya warna apa, lepas tu macam mana rupa dia. Ni macam ambiguous sangat lah. Dia punya ciri-ciri. Bagi lagi. Dia minta macam-macam, and at the end bila dia nak sembelih tu pun macam tak nak je dia buat. Jadi ini merupakan sifat yang kita nak cuba elakkan lah kan. Kalau kat dalam juzuk 1 tu ada 3 main story dia. Yang pertama tentang Nabi Adam, yang kedua tentang Bani Israel ni, dan yang ketiga tentang Nabi Ibrahim kan. Jadi ketiga-tiga ni melambangkan khalifah, melambangkan tanggungjawab kita manusia ni sebagai khalifah kan. Nabi Adam telah dipertanggungjawabkan sebagai khalifah yang pertama, diturunkan kepada muka bumi kan. Lepas tu Bani Israel ni merupakan contoh khalifah yang gagal. Seperti mana yang telah dipotret dalam kisahnya Al-Baqarah ni kan. Mereka gagal. Mereka ni materialisme, membangkang, tak taat dan tersimpang lah daripada manhaj yang diceritakan oleh Cik semalam. Dan yang ketiga dia ceritakan pula tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni merupakan imam yang power, dia khalifah yang hebat lah. Sebab kalau tengok dekat dalam ayat 124 ada diceritakan kan. Tengok sikit ambil video kau dah ni tablet beli kan. Ini dah tak mampu dekat ni. Aku dah video kau dah dekat ni. Ini sikit fail. Kalau Nabi Adam kan, masa zaman Nabi Adam jadi khalifah, tapi dia bukan in terms of khalifah mengajak orang kepada Islam lah. Sebab zaman Nabi Adam tu semua orang masih mengisahkan Allah. Masa tu start fasih lah. Waktu zaman Nabi Idris baru start Nabi Idris mengajak orang yang sembah selain Allah. Pada zaman Adam semua orang sembah Allah lagi lah. Semua dengar apa yang tadi dia cakap apa, Nabi Ibrahim ni bukan contoh imam yang paling best kan, khalifah yang paling best kan. Sebab apa, dalam ayat 124 Allah telah katakan, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Dan soalan. Atau Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku untuk orang-orang zalim. Maknanya Nabi Ibrahim merupakan pemimpin yang hebat lah kan. Dan Nabi Ibrahim juga telah mendoakan kita agar menjadi khalifah yang hebat. Tetapi Allah kata janji tu akan termeterai, janji tu akan terlaksana lah. Tapi bukan untuk orang-orang zalim. Jadi secara keseluruhannya kita boleh nampak yang juzuk 1 ni dia menceritakan tentang tugas kita sebagai khalifah kan. Tugas kita sebagai khalifah, dan kita akan nampak apa relation dia dengan juzuk 2 yang akan kita bincangkan selepas ini. So between juzuk 1 dengan juzuk 2 kan, ayat yang terakhir dia, ayat 141, Allah telah katakan, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu kamu kerjakan. Maknanya dekat sini Allah nak buat transition lah. Sebab sebelum ni Allah ceritakan tentang orang-orang yang terdahulu kan. Jadi sekarang ni Allah nak cerita tentang isu semasa. Lebih kurang isu semasa. Sebab apa? Isu pertama yang ceritakan dalam juzuk 2 ni adalah perpindahan kiblat. Jadi perpindahan kiblat ni bukan satu ujian ketaatan lah. Sebab kita tahu masa
masa sebelum semasa perpindahan kiblat tu, kita solat, umat Islam solat menghadap ke Baitul Maqdis kan. Lepas tu tiba-tiba Nabi tengah solat ni dia pusing ke belakang, dia menghadap ke Mekah. Lepas tu orang tertanya-tanya, apa salah ni kan? Kalau orang yang tak kuat imannya, dia akan kata, itu ni suka hati dia tukar-tukar kiblat kan, aku nak keluar Islam lah kan. Ini menunjukkan bahawa ada ujian ketaatan lah dekat situ kan. Dan perkara ini juga, perpindahan kiblat juga merupakan satu manifestasi yang mana Allah tak nak kita jadi kaum yang meniru kan, yang sama dengan orang lain. Bagi contoh, kalau dulu Yahudi dia sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis kan. Lepas tu kalau kita yang nak ceritakan dalam perpindahan kiblat ni, selepas itu mestilah ada orang tanya kan, macam okey, kita nak berbeza daripada orang lain kan, kita nak menghadap kiblat yang lain dan sebagainya. Tetapi semasa kat zaman Mekah tu, kenapa orang musyrikin buat sa'i sama macam kita? Itu second case yang ceritakan lah dalam juzuk kedua ni, yang mana sa'i dari Safa dan Marwah kan, dalam ayat 158. Pada waktu itu orang musyrikin ni dia pun sama-sama juga buat sa'i kan, tapi diorang ada letak berhala dekat Safa dan dekat Marwah kan. Berhala Asaf dan Nailah ke Nailah ke, saya tak lebih kurang kan. Jadi orang Muslim tak best lah kan. Apa pasal kalau kiblat kita nak lain-lain, tapi kalau sa'i ni kita kena buat benda yang sama dengan diorang, kenapa kan? Jadi Allah ceritakan kenapa adalah kerana bukan semua yang orang musyrik buat tu adalah salah. Dia kena ada sebab dia, barulah kita boleh buat benda yang sama. Biasa tak? Sebab apa? Yang sa'i tu dia originally daripada apa? Daripada kisah apa? Nabi Ismail kan? Jadi itulah asalnya kan. Tetapi orang musyrik ni dia buat untuk sembah berhala dan sebagainya kan. Jadi kalau ada sebab kan, kalau ada sebab barulah kita boleh ikut. Nampak tak berkaitan dengan perpindahan kiblat tu? Orang persoalan kenapa kita buat benda yang sama, tapi sebenarnya ada sebab. Ada sebab. Kalau ada sebab barulah kita buat. Sama lah macam seorang khalifah kan. Kalau ada sebab barulah kita, kalau ada sebab yang kukuh barulah kita buat. Dan kes yang ketiga, ada 3 kes kan. Dan kes yang ketiga yang ceritakan dalam juzuk kedua ni adalah Islam ni menyeluruh. Islam ni adalah menyeluruh kan. Sebab kalau kita tengok dekat dalam ayat yang 177 surah Al-Baqarah, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur, tu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, musafir, untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar dan orang-orang itulah orang yang bertakwa. Panjang apa? Sebab dia menyeluruh. Allah tegur awal tadi, kebajikan ni bukanlah semata-mata kau pandang mana kan solat kan, untuk solat semata-mata kau sa'i macam mana kan, musyrikin ke ikut apa kan. Tetapi dia lebih besar, sebab Islam ni merangkumi pelbagai perkara lah. Macam yang tadi pertama kita dengar macam beriman kepada Allah, kepada kitab kan. Betul juga ibadah, menunaikan solat, menunaikan zakat dan sebagainya. Betul juga berakhlak, macam ni kita kena berakhlak dengan orang lain. Dan lepas tu ada banyak cerita hukum-hukum. Ada cerita pasal Qisas. Lepas tu ada cerita pasal pewarisan harta sebagainya kan. Tu cerita pasal puasa. Yang cerita pasal puasa ni, kalau korang tengok Quranic Jam, Norman Alhan dia ada cerita. Dia ada cerita lah pasal ni. Dia ada cerita pasal ni kan, pasal puasa ni sebagai ibadah kan. Jadi dalam setiap apa yang Allah ceritakan, hukum-hukum yang Allah ceritakan ni kan, Allah yang ceritakan ni, ayat terakhir tu Allah ada letakkan satu ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayata lin-nasi la'allahum yattaqun. Allah menceritakan ayat-ayat ni, semua benda yang Allah ceritakan ni adalah untuk buat manusia ni, agar manusia ni beriman, untuk agar manusia ni bertakwa. Itu point dia. Agar bertakwa dan taat kepada Allah. Yang pertama, berpindah kiblat. Allah nak kita taat. Allah tunjukkan yang ada orang yang lari kan bila ada tribulasi sikit, ada terkedepanan. Tapi berbeza tu saya tunjukkan dalam Safa dan Marwah. Tapi dalam kita nak berbeza-beza, kita nak terkedepan dan sebagainya, kita kena ingat yang mana Islam ni bukanlah itu saja kan. Islam ni kalau kita nak jadi orang yang paling pandai, orang paling hebat sebagainya, tapi sebenarnya dia lebih bertuah kan.
Dan Allah telah ceritakan dalam banyak-banyak, ada puasa, ada waris, ada kahwin waris juga dan sebagainya kan. Tapi semua benda ni adalah untuk mengajar kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di akhir juzuk 2 ni ada cerita pasal Talut dan Jalut yang dia bawa dia punya army bagi satu sungai. Tapi dia yang bawa Confuse antara dua. Jalut jahat lah. Jalut jahat. Jahat. Macam Jahat. Jahat. terbaik lah. Cik. Taib. Kan? Jadi masa cerita Talut dan Jalut ni diceritakan yang mana dia bawa satu kumpulan army kan. Lepas tu berhenti kat sungai. Lepas tu yang Talut kata minum satu ceduk. Satu ceduk kan. Satu scoop lah kan. Lepas tu dalam kalangan mereka tu separuh ada yang minum satu scoop, yang lain tu minum banyak kan. Dahaga kot. Macing tengah-tengah panas kan, nak pergi perang kan. Lepas tu orang yang minum banyak ni kata, ya, aku dah tak laran, aku dah tak kuat kan. Maknanya kat sini ditunjukkan bahawa orang yang kuat sahaja yang boleh jadi taat, yang boleh bawa Islam, boleh jadi khalifah. InsyaAllah kita ni lah yang nak jadi kuat, nak jadi orang-orang taat ni, nak jadi orang-orang hebat ni. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan Ramadan ni kan, kita nak ajar diri kita untuk jadi orang-orang yang macam ni kan. Kita solat tarawih kan, kita berpuasa, kita tahan diri dan sebagainya. Benda-benda ni akan menjadi satu komponen yang membentuk diri kita menjadi orang yang baik lah, untuk menjadi orang yang kuat lah. Dan yang menariknya, bagi aku lah menarik kan, sebab perpindahan kiblat dengan kisah Talut ni ada persamaan, ada penapisan. Nak stress kat sini yang mana orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul kuat, yang akan mampu bawa Islam ni ke hadapan. So macam yang dekat dalam perpindahan kiblat kan, orang yang macam so dia kata tak nak terima Islam, apa tukar kiblat kan. Macam yang dekat dalam Talut dan Jalut ni, ada yang aku nak minum banyak kan, tak puas kan, minum satu je minum boleh. Kesimpulannya insyaAllah, kesimpulannya yang juzuk 2 ni dia menceritakan bagaimana kita selepas kita tahu yang kita ni menjadi seorang khalifah kan, daripada juzuk 1, kita kena ada sifat taat. Kita kena tahu bahawa Islam ni menyeluruh kan, bukannya satu aspek je, bukannya ekonomi saja. Sebagai pemimpin kita nak kena jaga ekonomi Islam ya, tak, menyeluruh lah. Kita kena ingat tu, kita kena saksikan. Jadi insyaAllah lepas ni kalau kita baca, kita dah tadarus dari juzuk 1, juzuk 2 dah 2 hari puasa kan, kita mungkin boleh ingat balik lah, tengok balik apa yang kita dah baca, dan kita boleh relate balik dengan mindsetnya kan. Pertama menjadi khalifah, esok kita sambung dengan juzuk 3.